Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Simply Being Linzek. Bertemu lagi kita dalam sesi pembelajaran sejarah tahun 6. Baiklah, seperti yang dapat anda lihat pada skrin, hari ini kita jalankan ulang kaji dengan tajuk Malaysia dan Dunia. Dan di akhir pengajaran dan pembelajaran, kita akan jalankan sesi pentaksiran dengan menjalankan aktiviti latihan pengukuhan. Baiklah, tanpa melengahkan masa anda lagi, jom kita sama-sama belajar. Malaysia dan dunia. Kepentingan menjalankan hubungan diplomatik yang baik dengan dunia luar adalah seperti berikut. Menjamin keselamatan rakyat dan negara sebagai pendorong kepada pembangunan ekonomi, dapat mengekalkan keamanan dan keharmonian negara-negara anggota. Berikut ialah pertubuhan-pertubuhan antarabangsa yang telah disertai oleh Malaysia. ASA ditubuhkan pada 1961. Bermatlamatkan mengatasi masalah ancaman komunis, seterusnya dianggotai oleh Persekutuan Tanah Melayu, Thailand dan Filipina. Seterusnya kita ada Mafilindo yang ditubuhkan pada tahun 1963, bermatlamatkan menyelesaikan pertelingkahan antara negara anggota di mana dianggotai oleh Malaysia, Filipina dan Indonesia. ASEAN pula ditubuhkan pada tahun 1967 dengan matlamat menggalakkan pertubuhan ekonomi negara serantau, menyediakan bantuan latihan dan penyelidikan, mewujudkan keamanan dan kestabilan politik, seterusnya menjalinkan hubungan sosial dan pembangunan negara antara negara yang terlibat, negara-negara di rantau Asia Negara. Seterusnya, Pertubuhan Commonwealth ditubuhkan pada tahun 1926 dengan matlamat mewujudkan semangat setia kawan antara negara anggota, mewujudkan kerjasama dalam pelbagai bidang. Dianggotai oleh negara-negara bekas jajahan British yang telah merdeka. Antara sumbangan Malaysia dalam Pertubuhan Commonwealth mengecam keras dasar apartheid di Afrika Selatan, menjadi tuan rumah persidangan Commonwealth Head of Government Meeting CHOGM, dan seterusnya Deklarasi Langkawi 1989 yang berkaitan dengan tanggungjawab terhadap alam sekitar diisytiharkan. Seterusnya, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, ia ditubuhkan pada tahun 1945 dan Malaysia menyertai pertubuhan ini selepas mendapat kemerdekaan. Ia bermatlamatkan mewujudkan keamanan dan kesejahteraan dunia, menjalin hubungan yang erat antara negara anggota. Antara peranan Malaysia dalam PBB, menjadi ahli majlis PBB, menghantar pasukan pengaman ke Kongo, Namibia, Bosnia dan Somalia. Selain itu, Malaysia juga menghantar pasukan pemerhati di Kemboja dan di sempadan Iraq dan Iran. Juga sebagai pendesak dalam usaha memerangi gejala penyalahgunaan dada. Selain itu juga, Malaysia memperjuangkan konsep pendidikan untuk semua melalui United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO. Baiklah, seperti yang dapat anda lihat pada skrin, berikut merupakan negarawan Malaysia di PB. Beliau ialah Tan Sri Datuk Razali bin Ismail. Kejayaan beliau menjadi tugasan khas PBB bagi membantu krisis di Myanmar. Seterusnya kita ada Profesor Datuk Dr. Mazlan bin Osman. Beliau berperanan memaklumkan aktiviti angkasa lepas kepada PBB. Warisan keindahan dan keunikan alam sekitar yang bernilai sejarah telah diiktiraf oleh UNESCO sebagai warisan bersejarah bertaraf dunia. Antara warisan negara kita yang diiktiraf oleh UNESCO dapat dikategorikan seperti berikut. Pertama, kategori alam semula jadi 2000. Antara contoh warisan bersejarah dunia, Taman Negara Kinabalu Sabah dan Gua Mulu Sarawak. Seterusnya, kategori kedua, Daftar Ingatan Dunia 2001, contoh warisan bersejarah dunia, Sejarah Melayu dan Hikayat Hang Tuah. Kategori ketiga, Kebudayaan pada tahun 2003 dan 2005, contoh warisan bersejarah dunia, Tarian Mak-Yong dan Wayang Kulit. Bagi kategori keempat, Tapak Bersejarah bagi tahun 2008 dan 2012. Antara contoh warisan bersejarah dunia, Melaka Bandaraya Bersejarah, Lembah Lenggong Perak dan Georgetown Pulau Pinang.
Baiklah murid-murid, jom kita jalankan sesi ulang kaji bersama-sama. Praktis A, lengkapkan jadual yang diberikan. Baiklah, seperti anda nampak, anda dikehendaki melengkapkan jadual bagi Association of Southeast Asia, ASA. Kita ada gelaran lain, tahun pertubuhan, negara anggota dan matlamat. Baiklah, apa agaknya gelaran lain bagi ASA ini? Ingat tak? Baiklah, gelaran lain bagi Association of Southeast Asia, ASA, ia dikenali sebagai Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara. Adakah masih anda ingat tahun penubuhannya? Pandai. Okey, ASA ditubuhkan pada 31 Julai 1961. Manakala negara anggota? Negara manakah yang menganggotai ASA ni ya? Betul tu, antara negara anggota yang menyertai ASA, Persekutuan Tanah Melayu, Thailand dan juga Filipina. Matlamat ASA pula apa ya? Betul tu, matlamat ASA mewujudkan kerjasama bagi mengatasi pengaruh komunis. Seterusnya kita ada praktis B, lihat gambar dan lengkapkan jadual tentang negarawan di PBB. Dah sedia? Jom kita sama-sama lengkapkan jadual yang diberikan. Masihkah anda ingat wajah ini? Siapa agaknya beliau ya? Baiklah, nama tokoh seperti yang anda lihat, Tan Sri Datuk Razali bin Ismail. Apakah jawatan yang dipegang oleh beliau ya? Betul. Beliau berperanan sebagai pengerusi Majlis Keselamatan PBB pada tahun 1989 hingga 1990. Apakah agaknya kejayaan yang dicapai oleh beliau? Betul tu. Menjadi utusan khas PBB bagi membantu krisis di Myanmar. Seterusnya kita ada siapa ni ya? Adakah anda masih ingat lagi siapakah nama penuh beliau? Betul tu. Beliau diberi nama Profesor Datuk Dr. Mazlan bin Othman. Apakah jawatan yang dipegang oleh beliau ya? Betul. Beliau ialah pengarah hal ehwal angkasa lepas PBB bermula pada tahun 1999 hingga tahun 2002. Apakah kejayaan beliau ya? Betul tu. Beliau memaklumkan aktiviti angkasa lepas kepada PBB. Jom kita lihat praktis yang seterusnya. Lengkapkan rajah yang diberikan. Jom kita sama-sama lengkapkan rajah seperti yang diberikan. Nampaknya ada logo ASEAN di situ. Mungkin anda perlu lengkapkan apakah peranan yang dimainkan oleh ASEAN bagi negara-negara anggotanya. Yang pertama, menggalakkan tempat kosong dan kestabilan. Apa agak jawapan yang sesuai boleh anda letakkan di sini? Betul tu, keamanan. Seterusnya A, rantau ASEAN negara diisytiharkan sebagai tempat kosong melalui Deklarasi Kuala Lumpur pada tahun 1971. Masihkah anda ingat? Anda boleh rujuk buku teks sejarah tahun 6. Zob Fund. Baiklah, seterusnya tujuannya adalah untuk mengekalkan keamanan serantau tanpa campur tangan kuasa luar. Seterusnya peranan ASEAN juga menggalakkan pertubuhan. Betul tu, ekonomi negara anggota. Kerjasama ekonomi antara negara serantau diwujudkan melalui tempat kosong ada IMT-GT. Apa tu? Betul tu. The Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle. Baiklah, kita lihat pula peranan ketiga ASEAN. Memberi bantuan, latihan dan penyelidikan. Negara kita turut terlibat dalam penubuhan. Apa tu? RECSAM. Masihkah anda ingat? Anda boleh rujuk buku teks sejarah tahun 6. Betul tu. Regional Center for Education in Science and Mathematics di Pulau Pinang. Yang keempat, peranan ASEAN juga menjalinkan hubungan sosial dan pembangunan kebudayaan. Hubungan baik negara anggota terjalin dengan penganjuran
Pandai. Sukansi dan juga Festival Filem ASEAN pula diadakan untuk menggalakkan pembangunan budaya. Maaf ya, ada kesalahan dekat situ ejaan ya dengan tertinggal huruf M. Baiklah, kita lihat praktis seterusnya. Kategori warisan bersejarah berikut menggunakan perkataan-perkataan yang diberikan dengan betul. Jom kita lihat. Nampak ya, warisan negara yang diiktiraf oleh UNESCO. Pertama, ingat lagi tak? Alam semula jadi pada tahun 2000. Ada 2. Masihkah anda ingat? Ya, pandai tu. Bagi Taman Negara Kinabalu Sabah. Dan kita ada, betul, Gua Mulu Sarawak. Okey, seterusnya yang kedua, Daftar Ingatan Dunia tahun 2001. Betul tu, kita ada Sejarah Melayu dan juga Hikayat Hang Tuah. Kategori ketiga pula, Kebudayaan pada tahun 2003 dan 2005. Antara warisan negara yang diiktiraf. Betul tu, kita ada Wayang Kulit dan juga Mak Yong. Okey, kategori seterusnya, Tapak Bersejarah pada tahun 2008 dan 2012. Ada 3 tapak ya. Yang pertama dekat mana? Betul tu, kita ada Georgetown Pulau Pinang. Betul tu, kita ada Melaka Bandaraya Bersejarah. Dan kita ada Lembah Lenggong Perak. Jom kita lihat pula praktis seterusnya. Nyatakan kepentingan menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara luar. Nampak kat sini ada 4 tempat kosong yang perlu anda lengkapkan. Baiklah, boleh tak anda nyatakan? Ini macam boleh dikata kebat lah sikit kan. Apakah kepentingan menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara luar? Boleh tak anda nyatakan? Baiklah, mungkin di sini antara cadangan jawapan yang sesuai diberikan, dapat mengeratkan hubungan antara negara anggota. Dapat tak? Yang kedua, betul tu, kita boleh memajukan ekonomi negara. Apabila hubungan antara negara anggota ini rapat, jadi bolehlah menjalankan aktiviti ekonomi. Maka ekonomi sesebuah negara itu akan bertambah maju. Ketiga, apa ya kepentingan lagi? Betul tu, dapat mewujudkan keamanan dan keselamatan negara. Seterusnya, kepentingan keempat, mewujudkan kerjasama antara negara anggota dalam pelbagai bidang seperti penyelidikan dan pemindahan teknologi. Maaf, di situ nampaknya ada kesalahan ejaan. Baiklah, kita sampai pula dalam uji diri yang pertama. Jom kita lihat apa agaknya soalan yang boleh kita bincangkan di sini. Nampaknya anda perlu nyatakan nama penuh bagi PBB, UNESCO, UIAM. Ingat tak apa agaknya nama penuh bagi PBB? Baiklah, jom kita ingatkan semula bagi nama penuh PBB. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Ingat tak? PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Seterusnya, UNESCO. Apa agaknya nama penuh UNESCO ni ya? Baiklah, jom kita sama-sama tengok. United Nations of Education in Science and Mathematics. Nampak ya? Ingat ya, United Nations of Education in Science and Mathematics. Seterusnya kita ada UIAM. UIAM, nama penuhnya Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Baiklah, kita tengok singkatan yang seterusnya. ASEAN. Masihkah anda ingat ASEAN? Nama penuh ASEAN, Association of Southeast Asian Nation. Ni nama penuh ya. Seterusnya kita ada ASA. Apa agaknya ya nama penuh ASA ni ya? Betul tu, Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara. Kalau anda tak dapat ingat yang bahasa Melayu, anda boleh ingat yang English punya. Baiklah, RECSAM. Apa punya RECSAM yang membawa maksud Regional Center for Education in Science and Mathematics. Terusnya kita lihat pula OIC. OIC kalau tak silap cikgu, ia berkaitan dengan negara-negara Islam. Nama penuh OIC, Pertubuhan Kerjasama Islam. Seterusnya kita ada CHOGM, Persidangan Ketua-Ketua Kerajaan Commonwealth. Baiklah,
Uji diri yang kedua, pilih jawapan yang betul. Jom kita lihat soalan yang pertama. Baiklah, soalan pertama, apakah tujuan negara kita menyertai ASA? Ada 4 pilihan jawapan di sini. Pertama, membendung ancaman komunis, meningkatkan ekonomi negara, meningkatkan taraf hidup rakyat dan seterusnya mengatasi masalah lanun. Mana satu ya? Betul tu jawapannya, membendung ancaman komunis. Baiklah, kita lihat soalan yang kedua. Bilakah ASEAN ditubuhkan? Ingat tak lagi? Jangan keliru ya. Anda kena ingat tahun ASEAN ditubuhkan. Ada Ogos, cuma tahun yang berbeza dekat situ. 8 Ogos. Tahun yang mana ya? Betul tu. ASEAN ditubuhkan pada 8 Ogos 1967. Soalan ketiga. Berikut merupakan negara-negara anggota dalam ASEAN kecuali ni kalau tak dapat jawab ni, buka balik nota anda ya. Baiklah, Myanmar, Thailand, Laos, China. Mana satu ya negara ASEAN yang tidak terlibat dalam pertubuhan ASEAN ini? Betul tu, China. Baiklah, soalan yang keempat, kita baca dulu. Apakah tujuan penubuhan negara-negara Commonwealth? Kita tengok ya, anda boleh pilih ya, ada 4 pilihan jawapan di sini. Mewujudkan semangat setia kawan antara negara anggota, mewujudkan kerjasama dalam semua bidang, membanteras komunis dan seterusnya mengatasi masalah lanun. Anda boleh pilih ya, pilihan jawapan ini lebih daripada satu. Pandai tu jawapannya. 1 dan 2 mewujudkan semangat setia kawan antara negara anggota dan seterusnya mewujudkan kerjasama dalam semua bidang. Jadi jawapannya A. Betul. Baiklah, kita lihat soalan seterusnya. Apakah sumbangan negara kita, Malaysia, sebagai salah satu anggota dalam pertubuhan Commonwealth? Ada 4 juga pilihan jawapan. Mengecam dengan keras dasar apartheid di Afrika Selatan. Apartheid ini adalah dasar di mana perkauman kulit hitam dengan kulit putih. Ya, dasar macam inilah. Diskriminasi antara kaum berdasarkan warna kulit. Kedua, sebagai pasukan pengaman ke Kongo dan Bosnia menjadi tuan rumah persidangan CHOGM. Seterusnya sebagai pasukan pemerhati di sepadan Iran dan Iraq. Apakah pilihan anda ya? Betul tu jawapannya, mengecam dengan keras dasar apartheid di Afrika Selatan dan seterusnya menjadi tuan rumah persidangan CHOGM. Jadi jawapannya B, 1 dan 3. Soalan seterusnya, siapakah yang mencetuskan idea penubuhan pertubuhan OIC? Kat sini anda tengok kan, ada 4 jawapan, pilihan jawapan yang berbeza. Yang mana paling tepat? Dapat tak? Betul tu, ni mudah saja kan. Jawapannya Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, iaitu Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Baiklah, kita lihat pula soalan seterusnya. Berikut merupakan sumbangan Malaysia dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB kecuali A. Mengutarakan isu perjuangan rakyat Palestin, memperjuangkan konsep pendidikan untuk semua, membantu menyelesaikan konflik Bosnia-Herzegovina, menjadi pasukan pengaman PBB ke Kongo dan Somalia. Pilih jawapan yang paling tepat. Betul tu jawapannya, membantu menyelesaikan konflik Bosnia-Herzegovina. Baiklah, soalan seterusnya. Berikut merupakan warisan Malaysia yang dipilih sebagai warisan bersejarah dunia bagi kategori tapak bersejarah kecuali. Maaf ya kat situ ada kesalahan ejaan, tinggal K, tapak ya. Ni senang saja kan jawapannya. Mestilah Bandar Kulai Johor tidak terlibat, hanya 3 saja ya. Ingat ya, Lembah Lenggong, Georgetown dan Melaka. Baiklah murid-murid, selesai sudah ulang kaji kita pada minggu ini dengan tajuk Malaysia dan Dunia. Baiklah, sekiranya anda rasa perkongsian ataupun pembelajaran kita pada hari ini menarik dan bermanfaat,
Sila tekan butang share dan kongsikan dengan rakan-rakan anda yang lain. Itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Akhir kalam daripada saya, Cikgu Linzek. Hidup berilmu dikongsi bersama untuk manfaat kita semua. Assalamualaikum dan bye. Jangan lupa subscribe tau.